Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung sikit lagi daripada surah Al-Anfal, daripada ayat 72 sampai ayat yang habislah 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Sambungan daripada surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjuang berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala letakkan habis harta tu ke mana? Ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita itu, Allah Ta'ala memulakan ataupun mendahulukan jihad dengan harta, baru dengan diri manusia. Bi amwalihim, harta, wa anfusihim, dan dengan nyawa. Kenapa Allah Ta'ala tak kata bi anfusihim wa amwalihim? Nyawa dulu, kemudian baru harta. Kan kalau kita fikir sekali, kita rasa nyawa lebih berharga daripada harta. Tak. Allah Ta'ala cipta manusia ni, kita pun tahu manusia ni dia sayang kepada harta lebih pada nyawa dia sendiri. Kan? Contoh, kalau orang kena ragut beg tangan kan, dia sanggup pertahankan beg tangan dia sampai jatuh berdemap, koma, meninggal dunia. Kan silsilat raya laki bini jatuh belaka dua-dua kerana pertahankan beg tangan yang tak ada benda tu. Yang merompak tu satulah. Kan sanggup mati buat kerja gila macam tu. Jadi kalau manusia ni dia boleh, harta tu dia tak berapa sayang, maknanya dia boleh infakkan harta, insya-Allah tak ada masalah untuk berjihad dengan dirinya. Tapi kalau dengan harta tu berkira, fikir nak derma tu, fikir 8 kali, balik sembahyang istikharah 12 hari, sembahyang hajat 18 rakaat, bengong tu panggil. Itu confirm tak dapat nak nolong lah tu. Ya, kalau berkira kemut gila macam tu, jangan haraplah kau nak berjihad dengan diri kau. Itu yang pertama.
beriman, berjihad, berhijrah, beriman, berhijrah, berjihad. Ni golongan yang pertama. Yang kedua, wallazina awaw, golongan yang memberikan perlindungan. Ini orang-orang Al-Ansar, orang-orang Madinah. Wa nasaru, dan memberikan bantuan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, mereka ini ba'duhum awliya'u ba'din, antara mereka ini ketua bagi sebahagian yang lain, ya, wali bagi sebahagian yang lain. Maknanya orang Muhajirin, orang Al-Ansar yang berjuang, berjihad, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, menolong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika awliya, ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, mereka ni saling menjadi ketua dengan satu yang lain. Kemudian golongan yang ketiga, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman tetapi walam yuhajiru, tidak berhijrah. Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, tidak adalah bagi mereka min walayatihim. Dia kata dalam tafsir karangan Al-Imam As-Sabuni ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ay la irtha bainakum wa bainahum wala wilayatun hatta yuhajiru min baladil kufr. Maknanya, kalau engkau sekadar beriman tapi engkau tak berhijrah, engkau ni tidak ada walayah, maknanya tidak ada kemuliaan. Maknanya kalau engkau mati, harta engkau tak boleh nak diwarisi oleh anak beranak engkau, ya, ataupun ada anak beranak engkau yang dah pindah dekat Madinah, engkau tak akan dapat harta anak beranak engkau yang mati dekat Madinah tu. Mesti berhijrah, ya. Amanu wa lam yuhajiru, tak boleh, mesti berhijrah. Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, tidak adalah bagi mereka itu daripada wilayah. Dia kata kat sini wilayah macam tadi, penguasaan. Makna kita tak perlu, zaman Nabi itulah, dia tak perlu ambil berat kepada orang-orang macam ni. Hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah. Cuma ada beberapa orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata korang tak payah hijrah lagi. Antaranya pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Abbas dia nak hijrah. Nabi kata ke pakcik dia, ya am, makanuka fi Makkah khairun. Pakcik duduk Mekah lagi bagus. Tujuan Abbas duduk Mekah lama, dia berhijrah bila? Lepas Fathu Makkah, ya, pada tahun 8 Hijriah baru dia berhijrah di Madinah. Jadi selama-lama dia duduk dekat Mekah tu, dia menjadi ainan, jadi SB untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala maklumat dalaman, mesyuarat, meeting, gerak kerja geng-geng Quraisy, Abbas masuk dalam program-program dia orang tu. Pemilihan semua dia masuk belaka. Lepas tu dia hantar laporan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allah menulis kepada engkau wahai Abbas, engkaulah orang yang terakhir berhijrah, sebagaimana Allah telah menulis kepada aku, akulah Nabi paling terakhir. Aku Nabi paling akhir, dan engkau orang yang paling akhir berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini sebab pada Abbas kan kena tawan kan, dalam perang Badar tu, lepas dia bayar compound semua, dia balik semula ke Mekah dan menjadi orang yang beriman. Cuma dia menyurutkan keimanannya. Wa inistansarukum fid din, dan apabila mereka meminta pertolongan daripada kamu dalam urusan agama, fa'alaikumun nasru, hendaklah kamu menolong mereka, menolong orang Islam ini, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan antara mereka ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu lakukan maha melihat. Jadi kalau awak minta tolong untuk lawan musuh, lawan, kecuali kalau musuh tu ada buat perjanjian damai dengan kamu. Jangan khianati perjanjian damai itu. Walaupun dia musuh kita, tapi kita ada buat perjanjian damai. Contoh, aku dengan kau takkan berperang selama 2 tahun. Tiba-tiba ada member kita buat slack, buat spoil, gaduh dengan orang yang kita buat perjanjian tu. Tolonglah, dia orang dah kacau aku kan. Tak boleh. Pasal apa? Dia ada perjanjian dengan kita tidak berperang. Kena jaga. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd,
dan orang-orang yang kafir, ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'din, ketua bagi sebahagian yang lain. Kafir sama-sama kafir, lantak kau. Illa taf'aluhu, tapi kalau kita ni na'udzubillah min dzalik, buat juga macam tu, lantik orang kafir jadi ketua, takun fitnatun fil ardi, akan berlaku fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabirun, dan kerosakan yang amat nyata. Sebab itu masa multaqa ulama baru-baru ni ada perbincangan untuk mengkaji semula tahaluf siasi. Kaji benda biasalah, bukan nak batal, nak kaji, nak tengok balik syarat-syarat yang longgar, mana-mana syarat yang dilanggar, ya. Sebab tahaluf siasi ni tuan-tuan benda ijtihad, ya. Dan hukum hakam ni berubah apabila berubahnya keadaan zaman, selagi mana hukum itu tidak hukum yang qat'i. Jadi setakat ni kalau kita buat tahaluf siasi, okey lah, on jalan macam biasa. Tapi kalau kita tengok tahaluf siasi ni merugikan Islam, ya, orang nampaknya makin tak faham Islam, ada kepala otak makin senak, terikut-ikut dengan puak-puak yang tak apa nak faham Islam, itu bahaya. Sebab tu kalau kita mengatakan tanpa tahaluf siasi kita takkan menang, tak betul. Wa man nasru illa min indillah. Penting akidah tu. Akidah tu amat penting. Wa man nasru, Allah menafikan terus, tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau buat tahaluf ni kau usaha sahaja, usaha. Kalau Allah bagi menang, menang. Kalau Allah tak bagi menang, tak menang. Tak payahlah tuan-tuan nak banding kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak kali cerita, dan kita akan cerita lagi sekali dalam surah Taubah nanti. Wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan pada peperangan Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, apabila kamu wahai tentera-tentera Islam merasa bangga dengan sebab ramai je kamu. Dalam perang Hunain, 10,000 para sahabat yang otai. 10,000 ni yang berjuang dengan Nabi, campurlah yang orang Mekah, orang Madinah, yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis geng Qiyamul Lail, geng Quran, geng Huffaz, Sawamun, dia orang yang menghafal Quran, yang rajin berpuasa, Qawamal Laili, orang yang rajin berqiyamul, hebat. 10,000 tiba-tiba campur dalam 10,000 ini 2,000 ni orang Mekah yang baru masuk Islam, dan ada antara dalam 2,000 ni yang belum masuk Islam lagi tapi nak berperang juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu 2,000 ni dia kata, oh ramai kita ni confirm menang kan. Iz a'jabatkum kathratukum, lalu kamu rasa takjub, kamu ramai, kamu kuat. Tiba-tiba Allah kata falam tughni ankum syai'ah, rupa-rupanya tak boleh buat apa. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi menjadi sempit bagi kamu. Perang tu kan hampir-hampir Nabi nak kalah dalam peperangan Hunain. Dengan sebab apa? 10,000 sahabat hebat belaka dah, tiba-tiba masuk 2,000 yang baru masuk Islam, yang mu'allaf, yang tak Islam pun ada juga. Maka benda-benda inilah menyebabkan Allah tidak memberikan kemenangan. Tu zaman siapa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun aku, zaman terbaik. Maka kita pada hari ini kan, tahaluf siasi, kerjasama politik ni tuan-tuan ikhtiar. Tapi kita jangan kata dengan sebab ni kita dapat menang. Tak. Allah, itu usaha kita. Jangan sampai rosak akidah orang berjuang Islam ni. Atau aku bimbang sakit perut mikir ni tuan-tuan. Sebab tu perlu kepada ulama yang memimpin kita bab hukum hakam. Tuan-tuan ya, Allah Ta'ala cipta kita ni tak sama tau. Saya tak reti bab-bab organisation, bab-bab teknikal. Tuan-tuan yang profesional, tu bagi dekat korang. Korang punya specialist bab-bab apa benda, tulang ikan ke, tulang ikan tu. Orang kat kilang-kilang ada lukis tulang ikan tu. Apa misbone, apa benda pula misbone kot. Fishball, hantam je lah kan. Adalah istilah Jepun, aku tak reti lah kan. Bab-bab tu serah dekat tuan-tuan yang profesional.
Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti bab tu kalau kau tak reti. Bab perundangan, mahkamah sivil lah, tak apa-apa semua, tu bahagian tuan-tuan yang profesional. Tapi bab hukum kena rujuk ulama. Kena rujuk ulama. Sebab mereka ikut disiplin ilmu daripada mula sampai sekarang. Tu. Sebab tu sebenarnya tak ada istilah pertembungan antara ulama dengan profesional, tak ada istilah tuan-tuan. Saling kuat menguatkan, saling bekerjasama. Bak kata Wonderpad, apa yang penting je sama kan. Tak ada masalah. Memang disuruh macam tu. Cuma kita ada bahagian masing-masing kan? Bahagian ni hukum hakam, bahagian nas. Jangan kita pun mengada-ngada nak mentakwil, nak menaskan juga. Jengkreng kan? Baca Quran pun bunyi jawab syiratal laji, tiba-tiba nak mentakwil, nak mengeluarkan hukum. Jangan Syekh, tak beradab, tak boleh. Warak Sebab tu kita pernah cerita Imam Malik yang amat alim, yang diberi gelaran la yufta wa malikun fil madinati. Tidak ada orang boleh mengeluarkan fatwa selagi mana Imam Malik hidup di Madinah. Datang orang daripada mana? Daripada Iraq, tanya 30 soalan, dia jawab 3 je. Yang baki wallahu alam la adri. Tu dia panggil warak. Bukan senang Maka kita tuan-tuan tak boleh tidak, mesti mengakui bab berkaitan dengan hukum hakam wajib serah kepada ulama. Bab yang saya tak reti, yang saya tak reti adalah bab-bab ni kan, bab-bab nak cakap pun tak reti kan. Yang tu bagilah dekat orang yang bidang dia. Jadi sebenarnya kita semua saling kuat menguatkan, saling bekerjasama. Yang penting kita ikut kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat ni merupakan usaha kita. Tahaluf siasi, kerjasama politik ini usaha. Kita berdoa pada Allah, tiba-tiba tadi Allah tak izinkan, nak kata macam mana? Jangan sampai jadi akidah benda tu. Wa man nasruh illa min indillah. Kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kalah dalam peperangan Hunain apabila ada segelintir para sahabat ini duk kata confirm kita menang dengan sebab kita ramai pada hari ini. Kalah zaman Nabi tu bang. Lepas tu di zaman pemerintahan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berlaku pula peperangan apa? Yamamah menentang Musailimatul Kazzab yang ngaku jadi nabi tu. Abu Bakar As-Siddiq, wa ma adraka man Abu Bakr As-Siddiq. Bukan, tak ada orang tak kenal Abu Bakar ni, orang hebat, orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berijtihad untuk menghadapi tentera Musailimah yang ramai. Dipecahkan mujahidin kepada 3 batalion. Al-Failaqul Awwal, Failaqul Muhajirun, Failaqul Muhajirin, Al-Failaqul Thani, Failaqul Ansar, Wal-Thalith Failaqul min Bawadi Abna'il Ansar min dhu ba'sin wa shiddatin wa quwwatin. Abu Bakar pecahkan 3 batalion. Batalion Al-Ansar, batalion Al-Muhajirun, dan batalion orang-orang Madinah yang otai-otai, yang kuat-kuat. Ni bekas-bekas ayahanda 3 line belaka ni kan. Tiba-tiba bila berlaku peperangan, semua batalion ni saling harap. Aku harap kau, kau harap engkau, aku harap engkau, kau harap aku. Kalah juga akhirnya. Itu siapa yang punya perancangan? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita manusia tak ada benda kan. Sebab tu kita kalah pula dekat Kedah tuan-tuan. Nak kata macam mana? Jadi ini kita kena ingat, perjuangan Islam benda yang jauh. Kena banyak belajar, kena banyak mengaji. Orang gaduh kata bobo lah balah gitu. Jangan gaduh-gaduh serabut kepala aku. Ni tak, kalau WhatsApp tu macam dia lah ulama besar sekali. Tak payah belajar, faham sirah yang elok, berlapang dada, serah tugas masing-masing. Ni bahagian ni, ni bahagian korang. Buat kerja sama-sama, akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan, insya-Allah. Amin. Boleh faham tu? Ke tak pernah faham lagi korang? Okey tuan-tuan, apa aku pasal masuk bab tahaluf siasi tu, aku pun tak faham. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allah ulang lagi. Wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan berjuang berjihad fi sabilillah.
Walladzina awaw wa nasaru, dan mereka yang memberikan perlindungan dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika mu'minuna haqqan, mereka lah orang yang betul-betul beriman. Tengok dia punya syarat tu tuan-tuan, bukan senang. Beriman betul-betul. Ni iman ni bukan benda main-main saya. Iman ni benda betul. Beriman dengan segala qada qadar Allah Subhanahu wa taala, khairuhu syarru khairihi wa syarrihi murrihi, kan, yang elok, yang tak elok, yang manis, yang pahit, semua ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncaknya kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Wallazina amanu, macam kat Syria kan, bila wartawan temu ramah, rumah kena bom, bersampai rumah hancur, tak ada benda. Wartawan tanya, apa pendapat kau, rumah kau hancur? Alhamdulillah. Habis cerita. Kalau aku celaka menatang bewok Bashar Assad, kutuk maki sekilo dulu, kan, dah kutuk maki baru astagfirullahaladzim, alhamdulillah, kata dia kan. Dia orang tak buka lima, alhamdulillah. Ni level iman yang kita belum dapat lagi tuan-tuan. Yang kita pernah tengok dulu video kan, budak ni buta mata sebelah, tangan dua-dua kudung, kaki dua-dua kudung. Wartawan tanya, apa perasaan kau? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Allah ambil sebelah, ada lagi sebelah mata, dia kata. Kan, walaupun tangan kudung, masih ada tangan lagi. Alhamdulillah. Kaki pun alhamdulillah. Yang penting semua dah masuk syurga, aku je belum. Ni sebab apa ni? Cebisan daging dah ramai dah masuk syurga, dah banyak masuk syurga. Aku je belum lagi. Alhamdulillah. Kan? Jadi yang pertama, beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru, kemudian berhijrah. Ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang nak berhijrah. Meninggalkan kemewahan, kesenangan, kekayaan untuk menyelamatkan akidah. Dalam berhijrah, wajahadu, dan berjuang berjihad. Allah ulang lagi, fi sabilillah, berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingat lagi, sahabat yang tinggalkan habis harta benda dekat Mekah ialah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni niaga dekat Mekah. Asalnya orang biasa je, hamba je ni. Niaga kaya. Masa dia nak hijrah tu, geng-geng Mekah dah tahu. Diorang pun buat roadblock. Nampak Suhaib nak hijrah, tahan dia. Diorang kata apa? Kau balik semula ke Mekah, kalau tak kita bunuh kau. Suhaib Ar-Rumi pun kata apa? Korang bukan tak kenal aku. Aku juara memanah dekat Mekah. Olimpik 8 kali dapat pingat emas. Yang tu aku tambah, kau jangan percaya. Kau nampak tak anak panah aku yang berlambak kat belakang? Kalau korang rapat, aku akan panah korang seorang demi seorang, akan mati depan aku. Bila anak panah aku habis, aku akan gunakan pedang aku untuk belasah korang. Ini yang pertama, pilihan pertama. Yang kedua, kalau korang tak nak tanggung risiko, korang pergilah dekat rumah aku dekat Mekah. Korang semua mana rumah? Korang semua kenal rumah aku dekat mana? Seksyen 7, Jalan Zamrud, contoh. Ni kau kaya punya kawasan ni kan. Tu rumah aku lah tu. Semua harta benda aku kat situ. Ambil lah kalau kau nak ambil. Yang penting kau biarkan aku berhijrah. Orang kafir ni fikir, ya betul ni. Ni kau silap pendek umur, kena panah kat dahi kejap lagi kan. Okey lah, kita orang ambil harta kau lah, bla 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 lah kau. Suhaib Ar-Rumi berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Tak ada benda. On the way sampai ke Madinah, Rasulullah dah tunggu dah. Allah dah turunkan ayat memuji Suhaib Ar-Rumi. Nabi kata apa? Bakhin rabiha Suhaibu. Nabi kata, untung, beruntung kau wahai Suhaib, beruntung. Dia tak tahu apa benda ya Rasulullah, apa benda. Allah turunkan ayat memuji perbuatan kau, tinggal harta benda semata-mata nak menyelamatkan akidah dan berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ini orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tak payah berangan lah tuan-tuan. Kita cerita benda macam ni dengan harapan nak tiru tu payah tuan-tuan, jangan terberang akulah. Nak niru tu payah. Dengan harapan besok di padang mahsyar insya-Allah kita dapat syafaat para sahabat Nabi, insya-Allah. Amin. Okey. Berjihad fi sabilillah. Wallazina awaw, tadi orang al-muhajirun, Allah ulang lagi golongan al-ansar. Wallazina awaw,
yang memberikan perlindungan, protection kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah yang selai pinggang tu, yang tak ada benda. Yang kita pernah cerita juga Abdul Rahman bin Auf kan, sampai dekat Madinah tak ada saudara mara. Nabi kata, ni apa nama dia? Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, Sa'ad, ni Abdul Rahman aku perkenalkan. Bermula pada hari ni Abdul Rahman ni kau panggil apa? Saudara angkat. Aku persaudarakan kamu berdua di atas ukhuwah Islamiyah. Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu taala anhu bila diperkenalkan dengan Abdul Rahman bin Auf, tak cakap banyak. Ya Abdul Rahman, untuk pengetahuan Tuan Haji, sayalah orang paling kaya di Madinah, dengan penuh bangganya. Kita nak mengaku kaya tu tak berani tuan-tuan, takut orang tak derma. Alamak, lari bajet aku. Nabi niaga apa ni? Biasa je, biasa. Padahal masyuk. Tak kabur, takut lari bajet. Sa'ad bin Rabi tak perkenalkan. Ana aktsarun nasi malan fil Madinah. Aku orang paling kaya di Madinah. Wahai Abdul Rahman, innali bustanan. Aku ada 2 kebun. Besok aku bawa kebun aku. Kau tengok mana satu kebun yang kau nak, kau ambil. 2 kebun besar bapak, kau tahu tak? Ni tanah branded punya, kau tahu. Korma nak leka, rotop lah, benda-benda semua jenis kan. Kalau ibarat ada durian lah dekat mana tu, durian Musang King, kau tahu tak? Musang King Kong lagi, kau tahu. Ni 2 kebun besar ni, kau nak mana? Kau ambil wahai Abdul Rahman. Waliyam ra'atani, dan aku ada 2 orang bini. Kau tengok 2 orang bini aku ni, mana cun? Ni ke ni? Ni ke ni? Ni. La talilat laili tamplum. Yang ni lawa ni. La talilat laili tamplum. Ini kot. Dua-dua je lagi. Kan? Kau pilih mana yang kau nak, kau cakap, aku ceraikan, kau ambil. Apa kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu? Barakallahu fi malika wa barakallahu fi ahlika walakin dullani ala suq. Tengok apa jawapan dia kan. Semoga Allah berkatkan harta kebun kau yang besar tu. Allah berkatkan bini-bini kau ni. Aku tak nak terima kasih lah banyak-banyak. Cuma satu je, tunjukkan aku di mana pasar orang berniaga di Madinah. Tu je. Kau tengok akhlak dia orang. Kalau aku rezeki masyuk. Kalau aku bro lagi kan. Dah orang offer, tak nak ambil, goblok je kan. Rezeki. Tapi itu sahabat Nabi Allah, orang yang mempunyai jiwa yang amat tinggi radhiyallahu taala anhu ajmain. Apa kata Abdul Rahman? Walakin dullani ala suq, tunjukkan aku mana pasar. Dullani ala suq. Jadi tuan-tuan, sekarang kita orang NGO Muslim Care ni ada buat kerjasama dengan NGO dekat Syria, nama Abrar Syam. Abrar Syam ni NGO yang aktif kawasan Ghutah, yang Nabi sebut akan berlaku peperangan besar di akhir zaman besok di situ. Sebaik-baik kem orang Islam di situ, Ghutah Dimashq, Ghutah Damsyik. Jadi kita orang sekarang buat NGO kerjasama dengan diorang. Diorang ni banyaklah diorang punya program. Antara kertas kerja yang diorang tunjuk bawah ni kita orang, kertas kerja bertajuk Dullani ala suq. Itu tajuk kertas kerja tu. Tunjukkan aku di mana pasar. Diorang bukan nak derma, diorang nak berdikari. Maknanya bahasa mudahnya, dia nak modal, diorang nak berniaga, nak hidupkan balik ekonomi yang dah pelingkup si Bashar bengong tu. Nah, diorang nak niaga untuk bantu balik rakyat Syria yang kesusahan di dalam Syria. Yang kita sedia maklum. Nantilah nanti saya akan cerita. Ala kulli hal, Nabi mempersaudarakan. Ni yang Quran sebut, wallazina awaw, memberi perlindungan, wa nasaru, memberi pertolongan. Orang-orang macam inilah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang Madinah support. Merekalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Kuat benda tu. Mereka betul-betul beriman. Kemudian Allah kata lagi, lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang amat
melimpah ruah, rezeki yang amat mulia. Maka Abdul Rahman bin Auf lalu ditunjukkan kepada dia as-suq, pasar Madinah. Dia pun niaga sikit-sikit, niaga kan. Abdul Rahman niaga senang dia. Nah, dia tak dia kita nak cepat kaya tu yang tak kaya-kaya tu. Dia niaga dan ambil untung sikit, tapi orang suka kat kedai dia. Kan, kalau contohlah dia jual kuda seekor kan. Lepas tu orang contohlah orang jual kuda seekor RM3,000 contoh. Dia RM2,500 aja. Tapi pelana tak ada. Pelana tak ada, tali tak ada. Dia cas dekat pelana sikit, dekat kuda sikit. Orang kata okey tak apa, aku pelana kat rumah dah ada dah. Tali rapia berlambak kat rumah tu. Aku nak kuda je, ambil lah. Ambil RM2,500. Jadi orang suka berniaga dengan dia. Pejam celik. Satu hari Nabi jumpa Abdul Rahman ni, wangi semacam aja. Orang Arab ni kalau tak pernah wangi, tiba-tiba dia wangi. Itu maknanya baru kahwin lah tu. Baru kahwin. Lepas tu muslimat jaga-jaga sikit dengan suami ni. Kalau tak pernah laki kau pakai minyak wangi, tiba-tiba itu orang terbiak pakai minyak wangi. Maknanya abang ni nak kena simbah asid apa. Gitu. Contoh. Jadi Nabi kata ke Abdul Rahman, Masya Allah. Nabi kata, kau kahwin dah ke? Abdul Rahman kata, nah, ya Rasulullah nak kahwin. Nabi kata, tak jemput dah kita. Nabi kata, aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun seekor kambing. Buat walimah ni, kabur ke kawan-kawan. Okey, dia pun buat walimah, nega sehingga menjadi orang paling kaya di Al-Madinatul Munawwarah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaya, duit banyak, infak, berjuang, berjihad. Allah, jauhlah dengan kita bang. Oi, cap ayam kita ni. Aku dengan sahabat Nabi tak layak. Kita dengan taik kuda sahabat Nabi pun belum tentu layak, tahu tak? Jangan cakap banyak ah. Dengan taik kuda sahabat Nabi tu, diorang lebih mulia pada kita. Hidup zaman Nabi, berjuang berjihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut mereka beriman betul-betul, tapi puak-puak Syiah bengong ni, Syiah standard. Dia kata sahabat-sahabat Nabi ni bila Nabi wafat, semua murtad belaka, kafir belaka, 7 orang je beriman. Tengok celaka tak celaka Syiah ni, menuduh para sahabat. Allah sebut apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Bagi mereka keampunan, rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Syiah ni bukan boleh main-main, bukan benda kecil-kecil, bukan benda khilaf bab fiqh-fiqh, tak syekh. Dia masalah akidah, ya. Sikit. Dia buat kerja pelan-pelan, macam Yahudi dia buat kerja. Wallazina amanu min ba'du, dan orang-orang yang beriman selepas daripada itu. Wahajaru, dan berhijrah. Ni mana orang yang lewat, kan? Orang lain dah beriman, dah berhijrah, dia pula mana dia Islam tu lewat tahun 6 Hijriah, tahun 5, tahun 8, ya. Tapi mereka beriman. Wallazina amanu min ba'du wahajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum. Maka mereka pun termasuk juga di kalangan orang-orang beriman. Wa ulul arhami, dan ulul arham maknanya orang yang ada kaitan dengan kita segi silaturrahim, adik-beradik, saudara mara. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain aula, lebih diutamakan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim, Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Ayat ini wa ulul arhami, setengah ulama kata ayat ini menasahkan, maknanya membatalkan hukum yang sebelum daripadanya. Hukum sebelumnya pada yang kita cerita tadi kan, bila sahabat ni pindah ke Madinah, diorang ni disatukan atas dasar Islam, atas dasar akidah. Contoh macam Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' tadi kan. Nanti kalau Sa'ad bin Ar-Rabi' meninggal dunia, dia punya harta tu akan diwariskan kepada Abdul Rahman bin Auf. Padahal Abdul Rahman bin Auf tak ada kena-mengena pun dengan dia, tapi atas dasar ukhuwah Islamiyah, akidah, maka Abdul Rahman berhak mewarisi harta dia. Ni dulu punya hukum. Macam yang kita pernah cerita juga, Abbad bin Bishr, orang Madinah,
apa mungkin disatukan dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir orang Mekah, datang selai sepinggang sebatang kara, lalu diukhuwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abbad bin Bishr ni meninggal, ada harta, Ammar akan mewarisi harta tu. Begitulah beberapa tahun, lebih kurang dalam 2-3 tahun. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat yang lain. Bila dah keadaan ekonomi semua dah okey, dah boleh berdikari, dah boleh hidup macam biasa, maka Allah kata, bermula pada hari ini, yang mewarisi harta korang ialah anak beranak kau. Ya, yang sahabat-sahabat ni dah tak boleh mewarisi harta, adik-beradik sahaja yang boleh. Jadi ayat ini membatalkan hukum yang telah terdahulu. Boleh faham tu? Okey. Wal innallaha bikulli syai'in alim. Habis tuan-tuan surah Al-Anfal, kita masuk seterusnya surah Taubah. Jadi anda akan baca beberapa ayat.